maka apabila suruhnya seorang muslim memperbuat barang yang ditegah oleh Allah, maka tidak boleh taat dan tidak boleh dengar perintahnya. Maknanya kita wajib taat kepada pemimpin selama mana pemimpin tidak suruh kita melaksanakan perbuatan maksiat. Tapi kalau selagi tak suruh maksiat, wajib taat. Itu pun mutlak juga. Tidak mutlak. Dalilnya firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyah. Maksudnya mendengar akan suruh dan tegah raja dan pemerintah yang di bawahnya itu, dan menurut apa yang diperintahnya itu wajib atas tiap-tiap seorang yang Islam, sama ada disuruhnya itu barang yang disukai hati atau dibencinya, dan wajib itu selama tidak disuruhnya dengan maksiat. Maknanya wajib taat kepada pemimpin selama mana ia tidak suruh buat maksiat. Kalau suruh buat maksiat, tidak wajib ditaati arahan itu. Kita tak tahulah kita sekarang ni telah pun diisytiharkan oleh pemimpin kita nak memberi percuma kondom itu dan injection itu. Tak tahu itu sama ada ini bercanggah tidak atau tidak. Ikut hukumnya tetaplah bercanggah. Pasal seolah-olah kita menggalakkan mereka itu buat maksiat. Jadi akan disoal daripada mahsyar wang yang telah digunakan untuk tujuan membantu mereka-mereka yang buat maksiat akan disoal kepada pemimpin, dan semua rakyat akan disoal daripada mahsyar mengapa membiarkan perbuatan maksiat itu dengan secara terbuka. Habis. Fa in amara fa in umira bimaksiatin fala sam'a alaihi wala ta'ah. Maka jika suruhnya atau diajaknya berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka tidak harus dengar atasnya dan tidak harus menurutnya. Seperti disuruhnya atau diajaknya berjudi, main bangsawan, disuruhnya merampas dan ambil harta orang dengan bukan jalan yang disuruh oleh Allah dan sebagainya, maka tidak wajib didengarkan dan tidak wajib ditaati. Maknanya kalau suruhnya mencuri, suruhnya berjudi, suruhnya kita buat maksiat, maka arahan tidak wajib ditaati. Menurut perintah raja dan pemimpin, telah ijma' ulama mengatakan wajib menurutnya pada yang bukan maksiat. Dan ijma' seluruh ulama atas haram menurutnya pada maksiat. Arahan-arahan yang haram tidak wajib ditaati. Menurut perintah itu mengapa diwajibkan oleh syarak? Kata Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, beberapa banyak hadis yang memecutkan atas orang-orang Islam itu. Menurut pemerintahnya Islam wajib turut itu pada sekalian ahwal. Mengapa? Sebab pun wajib itu supaya menjadi satu kalimah sekalian orang Islam, kerana sungguhnya berselisihan dan berlawanan itu membawa kepada binasa hal ehwal orang-orang Islam pada agamanya dan negerinya. Maknanya dia perintahkan mengapa kita wajib dengar untuk menjaga keselamatan dan keamanan dan keharmonian dalam sebuah negara. Kalau rakyat tak ikut perintah, huru-hara negara. Oleh itu wajib ikut apa yang perintah selama mana tidak bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu
kalau pemerintah muslimin itu meninggalkan mendirikan sembahyang dan tidak menyuruh kepadanya, dan demikian juga di sejumhur mereka itu, jadi tersimpul jadi pemerintah muslimin itu orang-orang bid'ah. Dan telah berkata setengah dari ulama Basrah, tersimpul baginya dan berkekalan baginya kerana ia ditakwilkan. Jadi maksudnya, kalau pemerintah tidak menyuruh sembahyang dan dia juga tidak mendirikan sembahyang, dia, maka ulama-ulama berkata mereka ini masih lagi boleh jadi pemimpin. Tapi kalau melarang sembahyang, itu bahaya. Maknanya kalau dia tak sembahyang, masih boleh pakai lagi. Pasal kita di segi undang-undangnya dalam Islam tidak boleh memerangi pemimpin. Tak boleh. Walaupun pemimpin itu maksiat, tapi syaratnya dia masih membenarkan rakyatnya sembahyang. Kalau dia sudah menahan rakyat sembahyang, boleh menjatuhkan pemimpin secara kekerasan. Dan tidak boleh kita memberi kebenaran ataupun kita bersekongkol dengan negara luar untuk memerangi negeri kita. Tak boleh. Tak boleh kita menolong negeri lain untuk menyerang negeri kita. Tak boleh. Kerana walaupun pemimpin itu zalim, tak boleh juga. Pasal orang luar tidak tahu. Tidak tahu selama manakah kejurannya. Itu undang dalam negara-negara Islam gitu. Tak boleh, itu syarat. Kalau dia menahan kesembahyang, pemimpin itu boleh dijatuhkan secara kekerasan. Macam kita sembahyang juga lah, kan? Kalau sembahyang, imam itu kesalahannya sedikit, boleh ditegur, subhanallah gitu. Kata dia salah rakaat, naik 5 pula main syak, subhanallah, boleh tegur. Tetapi kalau kain dia koyak, kena ambil alih jawatan. Tak boleh subhanallah. Subhanallah, dia pun heran, benda pula subhanallah ni, kan? Maka makmum itu naklah melangkah ke depan, ambil alih jawatan imam cara kekerasan. Imam mesti faham, dia mesti tengok sebelah ni, dia pun cabut. Tak boleh dia kata terdarah sebelah ni. Tak boleh. Itu undang-undangnya. Itu belajar negara ni kepada sembahyang, itu undang-undangnya. Dan telah berkata jamaahir ahli sunnah daripada fuqaha dan muhaddithin dan mutakallimin, tidak jadi terpecat imam besar itu dengan fasik dan zalim, dan baginda dan tidak boleh dipecat akan dia, dan tidak harus melawannya dengan sebab demikian itu. Bahkan wajib memberi nasihat dan menakutkannya, kerana ada beberapa hadis yang datang menerangkan yang demikian itu. Betul. Mana ahli sunnah, fuqaha dan muhaddisin mutakallimin mengatakan bahawa tidak boleh pecat imam yang fasik dan zalim. Tak boleh. Jadi kalau kita dalam negara demokrasi, dia ada jalan lah untuk memecat mereka itu. Dan habis bab pemimpin, termasuk dalam bab belaga ayam. Sama akan datang, wallahu a'lam. Apa hukumnya melaga ayam? Ada ni. Maknanya laga ayam zaman Nabi dulu pun dah ada dah. Bukan sekarang. Zaman dulu pun dah ada. Laga ayam lagi dah ada. Ini tahrish bainal bahai, maknanya melagakan binatang-binatang. Memang kita kan suka mula spider kan, kecil, ikan belaga kan. Tak lemak ayam. Lepas tu anjing, lepas tu orang belaga. InsyaAllah, wallahu a'lam. Ya. Soalan hadis Sayyidina Umar tu. Hadis Sayyidina Umar yang Jibril turun menyoal benda iman, benda Islam dan benda apa namanya ihsan. Dalam Islam disebut rukun Islam tu lah, kan. Ini adalah merupakan tanggungjawab individu. Puasa, zakat, haji masing-masing mesti buat. Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah.
ada sebut dalam Quran, dalam hadis-hadis yang lain. Maka membuat kesimpulan hadis-hadis ini mesti merangkumi semua hadis. Jadi maknanya, kalau kita lihat kepada rukun Islam, maknanya kalau buat yang 5 tu okey lah, kan? Itu di sisi individunya. Dari segi hukum amnya, maka amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah.